Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada minggu yang ketiga ini untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu Bahasa Melayu tahun 5. Tema Kemasyarakatan, Unit 1, Masyarakat Penyayang, tajuk Pusat Transit. Baiklah, aspek yang akan kita pelajari ialah aspek tata bahasa, standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1, huruf 1 Roman, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami kata nama mengikut konteks daripada bahan, menyenaraikan kata nama daripada bahan menggunakan peta pokok. Baiklah, seterusnya kriteria kejayaan kita. Yang pertama, membaca dan memahami teks dan gambar yang mengandungi kata nama dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan 10 kata nama daripada teks dan gambar menggunakan peta pokok dengan tepat. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia untuk PDPR kita pada minggu ini. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Baiklah, mari kita membaca dan cuba untuk memahami teks dan gambar. Pusat Transit. Jawatankuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi Pusat Transit untuk anak-anak penghuni taman. Pusat Transit Anakku Sayang, Taman Seri Damai. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti ko-kurikulum. Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Baiklah, mari kita fahamkan ayat dan kita memahami gambar. Ayat yang pertama, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Baiklah, ini ada gambar Sofia. Ia akan menaiki van ini untuk pergi ke pusat transit. Yang kedua, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Setelah sampai dengan menaiki van tadi, mereka sampai di pusat transit. Mereka disambut oleh puan penjaga pusat transit ini. Yang ketiga, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Di pusat transit ini, mereka juga dihidangkan dengan makanan. Mereka boleh mandi dan juga dapat merehatkan badan. Seterusnya, yang keempat, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti ko-kurikulum. Baiklah, setelah dia dapat mandi, menukar pakaian, makan, mereka dihantar semula ke sekolah untuk melakukan aktiviti ko-kurikulum. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang kedua. Mari kita mengenal kata nama Baiklah, kata nama ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan. Sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya.
Kata nama am merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Baiklah, di dalam kata nama am terbahagi kepada dua pecahan, iaitu kata nama am hidup dan kata nama am tidak hidup. Di dalam kata nama am hidup ini dipecahkan menjadi dua, iaitu kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia. Baiklah, kata nama am hidup manusia, murid-murid cubalah kenal pasti manusia. Sesiapa sahaja yang digelar manusia. Contohnya, guru, doktor, askar, petani, murid, peniaga, ibu, sepupu. Baiklah, kata nama am hidup bukan manusia. Dia hidup tetapi bukan manusia. Mari kita lihat contohnya, gajah, jin, malaikat, burung, ikan, pokok, bunga, pari, dan banyak lagi contoh-contoh lain. Baiklah, seterusnya kita akan melihat contoh kata nama am tak hidup yang terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am tak hidup institusi dan kata nama am tak hidup bukan institusi. Yang pertama, contoh kata nama am tak hidup institusi ialah universiti, yayasan, sekolah, kementerian dan sebagainya. Contoh kata nama am tak hidup bukan institusi iaitu rumah, kereta, angkasa, bangunan, komputer dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti kita yang ketiga. Baiklah, sebentar tadi murid-murid telah pun mempelajari apa itu kata nama am. Seterusnya, mari kita sama-sama kenal pasti kata nama am yang terdapat di dalam petikan. Baiklah, yang pertama, pusat transit. Yang kedua, penghuni taman. Yang ketiga, pusat jagaan. Yang keempat, kanak-kanak. Yang kelima, sekolah. Dan yang keenam, murid. Yang ketujuh, co-curriculum. Yang ke-8, ibu bapa. Dan yang terakhir, anak. Seterusnya, mari kita sama-sama mengenal pasti kata nama am yang terdapat di dalam ayat dan juga gambar ini. Yang pertama, perkataan van. Di dalam ayat, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Baiklah, di dalam ayat yang kedua, perkataan rakan-rakan. Ayat penuhnya, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Baiklah, perkataan yang seterusnya, di dalam ayat yang kedua, penjaga pusat. Seterusnya, perkataan pakaian. Di dalam ayat yang nombor 3, iaitu setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Seterusnya, di dalam ayat nombor 4, perkataan co-curriculum merupakan kata nama am, iaitu pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Baiklah, seterusnya kita kenal pasti kata nama am yang terdapat di dalam gambar yang pertama. Baiklah, ada seorang pemuda. Pemuda itu merupakan kata nama am. Kucing, burung juga merupakan kata nama am. Baiklah. Di dalam gambar yang kedua terdapat rak kasut. Rak kasut itu merupakan kata nama am. Seterusnya, gambar yang ketiga menunjukkan kipas. Baiklah, di situ ada sinki, pinggan, pasu, cawan. Baiklah, kalau perlu disenaraikan banyak. Contohnya kerusi, meja, cermin ataupun tingkap. Itu semua kata nama am. Banyak ya murid-murid. Di dalam gambar yang keempat, baiklah, ada pemandu van. Lagi ada bak sekolah. Kita nampakkan kat situ
Lepas tu kita ada nampak bangunan juga. Okay. Baiklah, seterusnya aktiviti kita yang keempat. Di dalam aktiviti ini, cikgu mahu murid-murid menyenaraikan kata nama am yang terdapat daripada teks dan gambar menggunakan peta pokok. Baiklah, di dalam peta pokok ini, murid-murid perlu menyenaraikan kata nama am hidup dan kata nama am tidak hidup. Latihan ini perlu ditulis di dalam buku tata bahasa. Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan ini dan menghantarnya semula kepada cikgu. Baiklah, sekian sahaja PDPR kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, duduk rumah, kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.